Okey, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Kita nak tahu juga dalam banyak-banyak ialah usahawan dan juga peniaga, tentunya juga kita ingin mewujudkan persekitaran yang sangat baik, persekitaran ataupun persaingan yang sangat sihat. Tapi kita juga perlu mengetahui ada satu agensi yang sebenarnya ditubuhkan ataupun di bawah KPDN KK ini dikenali sebagai Suruhanjaya Persaingan Malaysia untuk memastikan persaingan antara usahawan itu dalam keadaan yang sihat, juga terkawal dan juga memastikan semuanya dalam keadaan yang baik juga. Jadi bersama-sama dengan kita untuk bercerita lebih lanjut berkenaan Suruhanjaya Persaingan Malaysia ini iaitu Encik Iskandar Ismail, pengarah bahagian penguatkuasaan Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Apa khabar? Terima kasih. Ya. Baik. Encik Iskandar, mungkin ramai lagi yang tidak tahu berkenaan dengan peranan MyCC ini. Boleh kongsikan kepada orang ramai dulu. Sebelum saya pergi ke situ, saya nak tambah sedikitlah pasal Suruhanjaya Persaingan Malaysia ni. Kami ni salah satu agensi KPDN KK. Kami ditubuhkan pada 1 April 2011. So jadi 1 April ni 6 tahun lah. Okey. Jadi agensi yang di bawah KPDN KK yang lain macam SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Kami setara dengan mereka. So jadi peranan kami adalah untuk memastikan proses persaingan tu digalakkan dan dilindungi. Macam kamu cakap tadilah. Persaingan di antara usahawan tu mesti beretika, mengikut undang-undang. Jadi beretika dan juga mereka ini mengikut undang-undang. Bagaimana penguatkuasaannya oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia? Dia ada dua saja. Yang penting dalam di bawah undang-undang kami itu Akta Persaingan 2010. Satunya perjanjian anti persaingan. Perjanjian anti persaingan ni usahawan-usahawan ataupun perusahaan-perusahaan tidak boleh memasuki perjanjian anti persaingan. Contohnya menetapkan harga. Contohnya kita orang kata beli kasut lah. Jadi ada 10 kasut dekat kedai kasut dekat dekat kawasan kita. So jadi mereka tiba-tiba satu hari itu mereka berjumpa antara satu sama lain. Mereka duduk bersama macam kita ni. Lepas tu mereka bincang-bincang, lepas tu dia kata okey, mari kita naikkan harga kasut semua RM5. Semua naik RM5. Padahal kedai kasut yang pertama tu kos dia berlainan. Kedai kedua berlainan. Jadi mereka tapi dia naikkan sama-sama. Jadi yang rugi kita lah. Yang pembeli sebab kita tak ada pilihan lagi dah. Jadi kalau dia jual kasut yang berkualiti rendah, kita tidak ada pilihan lain lagi. RM5 juga naik. Pergi sana RM5 naik. Maksudnya mereka bersekongkol lah untuk menaikkan dan juga keuntungan sendiri. Tapi peranan Suruhanjaya Persaingan Malaysia ini selain daripada ialah memastikan mereka semua terkawal dan semuanya, untuk mengesan mereka ini usahawan yang menggunakan kaedah seperti mana yang diceritakan tadi, bagaimana? Kami punca utama penyiasatan kami adalah berdasarkan kepada aduan. Aduan orang ramai. Tetapinya selalunya kami dapat aduan daripada syarikat-syarikat lain lah yang tidak bersetuju. Ada syarikat yang betul-betul mahu bersaing di luar sana tu. Tapi ada juga syarikat yang tidak mahu bersaing. Mereka katakan bahawa persekitaran tu terlampau kompetitif. Mereka tidak mahu menjadi kompetitif. Takutkan persaingan. Takutkan persaingan. Sebab dia kata rugilah, macam-macam lah dan sebagainya. So jadi aduan tu akan diterima oleh kami melalui email ke ada borang kami, borang atas talian. Mereka boleh juga datang terus kepada kami, ke pejabat kami. Berkenaan di Malaysia sendiri, keadaan persaingan itu bagaimana keadaannya? Adakah masih berada dalam kawalan? Boleh berikan gambaran kepada masyarakat persaingan antara usahawan ataupun syarikat-syarikat di Malaysia ini masih ada dalam kawal ataupun peningkatannya dari sejak kemudian MyCC sehingga sekarang ini? Pada masa kami ditubuhkan, persekitaran persaingan di Malaysia ni boleh dikatakan baik. Tetapi kita perlu tahu jumlah perniagaan di Malaysia ni tinggi. Dan perniagaan ni mereka suka menubuhkan persatuan. Kalau Tuan perasan dulu banyak kali kita dengar di media
di mana persatuan-persatuan suka mengumumkan kenaikan harga bersama-sama. Tetapi sekarang sejak kami masuk wujud dan kami telah ambil tindakan ke atas beberapa persatuan, dah kurang dah kurang pengumuman tu, dan kami juga ada buat penyiasatan. Kami nampak juga bukti-bukti mengatakan mereka ambil maklum tentang Akta Persaingan 2010. So jadi kesedaran tentang kewujudan akta ini amat tinggi juga, boleh dikatakan amat tinggi, tetapi kadang-kadang perusahaan-perusahaan ni mereka kadang-kadang dia nak ambil kesempatan lah. Ya, tadi Encik Iskandar ada katakan tadi mereka menetapkan harga yang sama. Itu salah satu kesalahan juga. Juga ada perjanjian yang dianggap anti persaingan di sini, selain daripada menetapkan harga, juga ada perjanjian berkongsi pasaran, melakukan tipuan bida dan juga membataskan pengeluaran. Jadi adakah ini perlu diambil tahulah untuk pengguna juga supaya mereka pun ini peniaga ini tidak jujur, peniaga ini menipu. Ya. Kalau kita cakap pasal tipuan bida ni, selalunya berlaku dalam transaksi perolehan, tender dan sebagainya. Ini banyak berlaku di Malaysia ni. Dan kami sedang membuat beberapa penyiasatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan. So jadi tipuan bida ni dia macam ni cakaplah, dia 4-5 syarikat, dia dipanggil untuk memasuki tender ni, tetapi sebelum memasuki tender tu dia dah bersekongkol macam kamu cakap tadi. Dia kata okey, kali ni tender A ni saya menang, tender B esok lusa kamu menang, tender C syarikat lagi satu menang. So jadi bila ini berlaku, tender tu tidak dapat mencapai objektifnya, kerana kita nak dapatkan harga yang kompetitif untuk barangan yang berkualiti. Harga paling bermurah untuk pengguna dan kualiti yang paling baik. So jadi bila ini berlaku, pengguna ataupun peroleh yang mahukan perkhidmatan atau barangan tersebut tu, dia akan tertipu. Tertipu di mana dia kena bayar lebih. Patutnya harganya, contohnya sebuah buku tu RM50, dia terpaksa beli RM100. Betul. Jadi dia yang rugi, pengguna juga rugi. Yang kalau berkongsi pasaran pula, di mana kita boleh cakap, contohnya kita pergi balik kepada penjual kasut tu, dia di setiap daerah tu, dia kata okey, macam ni lah, dalam satu daerah ni terlampau banyak penjual kasut. Jadi kita pindah kepada daerah A, B, C, D. So jadi A, B, C, D ada 2 je penjual kasut, B ada 2 penjual kasut. So jadi kita ni tak ada pilihan. Jadi dalam banyak-banyak perkara ini juga yang selalu menjadi peniaga ataupun usahawan ini, yang kecil ke ataupun syarikat besar ke? Kecil besar sama je. Kami dah ambil tindakan. Contohnya pada 2014 kami telah mengambil tindakan terhadap pengeluar-pengeluar ais di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Bayangkan betapa ramainya penduduk Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan pengeluar-pengeluar ais ni yang diketuai oleh Atlas Ice. Pernah dengar Atlas Ice? Selalu nampak kan? Lori-lori lori-lori ais Kuala tu. Lumpur ni juga. So mereka ni bersekongkol. Dan kita tahu ais ni amat penting di negara kita ni. Siapa tak minum teh ais? Betul tak? Siapa tak beli ikan kan yang segar kan? Ais diperlukan untuk memastikan ikan segar. So mereka telah bersekongkol, mereka duduk bersama-sama, 26 daripada mereka yang besar-besar di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Mereka kata okey, mulai esok kan kita pernah beli kalau nak raya tu kan eskampit besar tu. So selalunya RM3. So mereka kata okey, kita akan naikkan 50 sen. Yang ice block tu dia kata okey, satu blok kita naikkan RM1 semua. So jadi kami ambil tindakan terus. Mereka telah didenda dekat suku juta. Suku juta mereka dah bayar dah. Saya rasa mereka dah insaf, dah serik dah. Semoga itu memberi sedikit kesedaran kepada mana-mana syarikat di Malaysia ini agar tidak takutkan persaingan, jalankan persaingan sehat untuk memberikan kualiti dan juga harga yang baik. Saya juga difahamkan bulan hadapan akan diadakan Malaysia Competitive Conference yang dianjurkan oleh MyCC sendiri. Mungkin boleh kongsikan, adakah itu yang kali pertama? Kami telah adakan persidangan sebelum ni, persidangan pada tahun 2013, dan kami pada tahun ni kami akan buat satu lagi persidangan lah di peringkat ASEAN.
peringkat ASEAN di mana kami akan buat di Sunway Resort dan Spa lah. Kami akan memanggil semua apa orang kata speaker-speaker ataupun penceramah-penceramah yang berpengalaman. Malaysia ni negara 100 ke 120 yang mengimplementasikan undang-undang persaingan. So jadi banyak lagi apa orang kata negara-negara yang telah apa orang kata menguatkuasakan undang-undang persaingan ni. Dan saya ingin sentuh satu pasal isu monopoli. Tanggapan ramai mengatakan bahawa monopoli ni dalam sesuatu pasaran ni adalah salah. Tetapi mengikut perundangan kami tidak. Oh. Kenapa? Dia macam ni. Malaysia ni satu ekonomi yang tidak besar lah. Okey. Tetapi dinamik. Ya. So jadi dalam takrifan undang-undang kita kami kata kedudukan dominan. Ya. Okey. Kamu boleh jadi besar sebesar mana yang kamu nak. Okey. Tapi jangan membuli syarikat-syarikat yang kecil. Itu saja. Jadi kami panggil itu penyalahgunaan kedudukan dominan. Okay. Jadi bila kita cakap orang tu besar, dia kuasai pasaran sesuatu produk, contohnya dia kata okey, dia kuasai pasaran bola. Okey, bola sepak. Kita tak boleh cakap itu salah. Tetapi bila salah, dia salah apabila dia menutup pasaran. Dia seorang je yang nak untung. Dia seorang je. Bila apa orang kata perusahaan baru nak masuk dalam pasaran yang sama, dia kata tak boleh ni. Dia akan jual bola tu rendah serendah-rendahnya dari harga kos dia. Supaya orang yang baru tu, perusahaan baru tu tak dapat bersaing. Ya. Sebab manalah orang nak jual apa bola daripada harga kos kan, bawah daripada harga kos. Siapa yang boleh mampu bersaing macam tu? Itu pun satu kesalahan ya. Ya, satu kita panggil satu pelanggaran. Okay. Jadi monopoli ini tidak salah. Baik. Cuma jangan anda menutup ibaratnya rezeki orang lain lah untuk sama-sama bersaing dalam pasaran itu sendiri. Baik. Terima kasih Encik Iskandar Ismail, pengarah bahagian penguatkuasaan dan suruhanjaya persaingan Malaysia. Betul apa yang kita tahu ataupun kita bincangkan tadi, banyak perkara sebenarnya yang kita perlu tahu. Kita nak bincang banyak lagi. Sebenarnya nanti mungkin di lain masa nanti kita akan jemput lagi untuk berkongsi. Tapi itu juga antara pesanan ataupun mesej yang perlu kita sampaikan kepada peniaga dan usahawan supaya mereka pun bersaing secara sihat.